Anak 2-3 orang kecil-kecil lagi. Suami meninggal. Masa tu lah dia nak fikir. Satu, dia nak doa untuk suami dia. Masa tu lah dia nak fikir apa nak jadi dengan anak-anak aku ni. Tiba-tiba kita bebankan dia, malam pertama kena jamu ni, malam kedua kena jamu ni, malam ketiga kena jamu ni. Jamu ni yang cantik. Jiran tolong dia kan? Dia bagi makan jiran. Kan? Kita tengok itu sudah. Tuan-tuan dan puan. Dan saya sebut kepada tuan-tuan dan puan, lama dulu. Harapan kita adalah pada generasi kita adalah, tuan-tuan lah, kita ayat tu orang 40 lebih lah. Generasi tuan-tuan adalah untuk ubah benda ni. Kita balik kampung besok ni, bila berlaku kematian, dan tuan-tuan, kami pernah buat di satu taman, saya pernah duduk dulu, bulan Ramadan. Bila berlaku, kita hantar makan kepada keluarga si mati. Terkejut isteri si mati ni. Dia tengok orang surau hantar makan kat dia. Bukan orang surau datang rumah dia nak makan, tak. Orang surau hantar makan kat dia. Terkejut dia. Dan orang lain pun tengok, dia tahu ini baru betul. Dan dia nampak hikmah apa yang Nabi SAW suruh orang. Jadi tuan-tuan dan puan, uruf ni saya sebut tadi, berbalik pada tadi, dia tak berlaku kepada ibadah khususnya. Ada uruf ni benda-benda yang saya sebutkan tadi. Dia tak berlaku kepada akidah, dia tak berlaku kepada ibadah khususnya. Sebab tu salah satu perkara, nak sebut sikit lah. Sini tak kata tapi kalau di kampung benda ni kita tengok berlapis sikit. Tak orang terkejut. Salah satu, nak kenal salah satu sifat bid'ah seperti mana yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu sifat bid'ah ni dia bersifat localized. Dia bersifat localized. Salah satu. Kita nak kenal benda tu bid'ah, dia bersifat localized. Orang di Malaysia ni malam Jumaat biasa. Dia bersifat localized. Itu salah satu. Kalau kita tengok bersifat localized ni, kita tahu ini dia bagi syarat pada kita lah. Ini benda ni kita hati-hati. Sebab dia bersifat localized. Akidah dan ibadah khususiyah dia tidak mungkin bersifat localized. Dia bersifat universal. Semua sama. Semua sama. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau tengok sembahyang kan, semua sama ya. Lebih kurang satu dua perkara yang kecil lah perbezaan dia. Tapi kalau kita semua tengok, sampai kita jumpa orang Islam di mana saja, kita semua dia sembahyang tengah-tengah padang kan. Orang-orang dia. Orang lain tengok, orang tengok mesti orang tahu ni orang Islam. Sebab sama. Sama sebab. Tapi kalau tuan-tuan tengok gereja, pergi gereja, kalau gereja kulit hitam cara dia biasa. Gereja Cina tu cara dia biasa. Dia bersifat etnik amalan. Dalam Islam tak ada benda tu. Jadi kunia arwah ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya istilah semua tak tepat dah, kunia arwah kan. Orang tu apa pergi kunia arwah. Apa biar aku takut Nabi. Ya. Arwah tu roh ha, plural kan. Roh semua hadir kenduri apa biar aku tak mau. Jadi tuan-tuan dan puan, dia terpulang pada generasi tuan-tuan adalah untuk ubah benda ni. Saya tahu benda ni sangat sukar untuk ubah. Sangat sukar untuk ubah. Kalau kita besok balik ni pun berlaku kematian dalam keluarga kita, benda ni lah paling susah nak tepik dia. Kan? Bukan orang lain buat, keluarga kita sendiri buat. Kan? Keluarga kita sendiri buat. Tapi benda ni kita kena ubah, kena mula. Kena mula. Dan insya-Allah bila kita mula, orang akan nampak kecantikan Islam tu. Kita tidak membebankan keluarga si mati, kita pula bawa makanan untuk dia. Hampa tak payah masak lah. Kan? Kami bagi makan. 3 hari 3 malam bagilah dia makan. Kalau ada anak-anak jenis tak bawa faham bahasa kecil-kecil ni, bawa makan pula tu, bagilah mak dia. Duduk dia munajat kepada Allah, minta ampun. Untuk suami dia yang baru meninggal. Kita bagilah pulang untuk dia. Kita jangan membebankan dia. Saya tengok tempat saya tu malam pertama dah, malam ni kena buat roti canai, kena beli roti canai. Malam kedua ibu pening dia. Dia tak ada masa untuk sebab dia berdoa untuk suami dia yang meninggal ataupun bapa dia, siapa yang meninggal. Jadi tuan-tuan dan puan, saya setakat itu Allah Taala ada saya mampu sebab jawab ringkas. InsyaAllah. Boleh satu soalan kita. Ustaz dah tanya ni pula kita minta. Isu yang pasal ni pula berkaitan dengan hadis sahih
sequence wa kutubihi wa rusulihi itu dalam setengah buku kalau kita lihat dia letakkan Rasul pada kitab ada efek tak pada perubahan Allah. Okay, para ulama hadis membahaskan benda ini. Hadis ini dia ada dua cara periwayatan. Satu dia riwayat dengan lafaz. Sebiji-sebiji apa yang Nabi sebut itulah yang dilafazkan. Lafaz. Satu lagi dia diriwayatkan secara makna saja. Okay. Para ulama hadis bila dia tengok percanggahan ini, dia kata ada kemungkinan hadis itu diriwayatkan secara makna. Dia bukan lafaz. Maknanya lafaz tu tak sebiji-sebiji macam lafaz Nabi. Dia lafaz yang makna. Satu lagi itu satu. Dan sebahagian para ulama hadis dia cuba betulkan benda ni. Urutan dia ialah siapa dulu mula-mula Allah. Sebab dia bagi penjelasan. Allah. Dia nak bagi kita faham. Dia kata mula Allah. Allah turunkan kepada siapa? Malaikat. Malaikat turunkan benda ni dalam bentuk apa? Kitab turun kepada siapa? Rasul. Sebab tu sebagian para ulama hadis dia insist dia mesti ikut urutan ini. Sebab itu yang insist mengikut urutan ini dia katakan hadis itu diriwayatkan secara makna, bukan lafaz Nabi SAW. Besok kita akan masuk dalam bab murah, kan? Hadis diriwayatkan secara lafaz dan juga diriwayatkan secara makna. Itu lebih kuat Allah Taala. Jawab itu. InsyaAllah saya rasa setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh.